tanpa membuang masa lagi, saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar nak dengar inspiring speaker kita pada malam ini, yang mana kita bawakan khas. Dia ni orangnya sangat santai, tapi santai-santai dia pun sangat power. So jom kita dengar macam mana Prudential ni boleh mengubah hidup beliau. So tanpa membuang masa lagi, saya menjemput uh, Amirul Azhar untuk menyampaikan sharing beliau. Okay, baik. Sebelum tu saya test mic, semua dengar. Okey, dengar Amirul. Baik, so terima kasih kepada sahabat kita, Hazman, kawan baik saya di Prudential Saha Group JB. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Azhar. So, saya dalam industri ni baru lebih kurang 3 tahun lebih, dekat 4 tahun. So, hari ini dengan bertajuk Prudential Change My Life. So, izinkan saya untuk berkongsi sedikit pengalaman saya yang kecil ni di Prudential. Boleh? So, next slide boleh? Okay, sebelum tu saya nak disclaimer dulu. Okay. Apa yang saya kongsikan tidak bertujuan untuk membangga diri. Berkongsian ini lebih kepada memberi inspirasi sahaja. Alright. Tak ada niat ataupun tak ada tujuan untuk membangga diri. Okay, apa yang saya kongsi adalah berdasarkan pengalaman saya yang sangat kecil ini. Saya bukanlah yang terbaik, tetapi saya adalah versi terbaik untuk diri saya lah. So ini kita disclaimer siap-siap sebab kita nak ada apa-apa pemikiran negatif. Alright. So next one. Okay, baik. So saya nak perkenalkan diri saya sedikit. Profil saya. Okay, nama saya Muhammad Amirul bin Azhar. Lahir pada 27 hari bulan 5 1995. So saya baru berusia 28 tahun. Nampak macam dah tua tapi baru 28. Alright. So saya telah berkahwin, mempunyai seorang cahaya mata, on the way lagi seorang. Doakan semoga memudahkan selurusan. Dan saya tidaklah berpelajaran tinggi, hanyalah diploma mekatronik selama 3 tahun di Politeknik Merlimau Melaka. So saya rasa ada kot graduate Politeknik. Saya rasa ramai. Ada ke yang graduate Politeknik? Tulis 1 dekat chatboard boleh? Okay, right. Kita nampak beberapa orang yang graduate di Politeknik. Okay, so baik. So saya teruskan. Saya selepas habis Akram okay. Okay, selepas saya habis diploma, saya terus bekerja di satu kilang di Senai selama 5 tahun sebagai HOD, iaitu Head of Department. Berpengalaman selama 5 tahun. Selepas tu saya membuat Prudential part time pada 28/92/2020. Sorry, tu ada typo sikit 2020. Dan saya sepenuh masa pada bulan 9 2020. So saya mengambil masa beberapa bulan saja daripada part time ke full time. Memang saya tadi tak perasan ada 2020. Saya bermula daripada 2020 lah. So selama lebih kurang 3 tahun lebih kurang macam itulah, 3 tahun lebih. Alright. So next. Okay, so sebelum saya share lebih lanjut berkenaan dengan kerjaya di Prudential, izinkan saya bercerita sedikit realiti kerja hari ini. Mungkin realiti kerja hari ini ada di antaranya kita mengalaminya ataupun cara tak perasan kita dalam kategori ni. So saya berkongsi sedikit supaya sama-sama kongsi lah. So yang pertama sekali, ramai lepasan graduate tiada peluang pekerjaan. Yang ni saya sangat-sangat setuju. Sebab saya ada beberapa dengar daripada kawan-kawan kita sendiri, daripada kita punya cousin, habis je degree, habis je PhD, tak ada tempat untuk bekerja. Actually bukan tak ada tempat, ada, cuma jawatan dan gaji tidak menepati apa yang dia nak lah. Kita belajar sampai degree, sampai PhD dan master dan sebagainya. Hutang PTPTN mungkin ada, mungkin banyak, mungkin sikit. So nak settle cepat. Dan apa yang kita impikan, contoh kita graduate something kan, knowledge tu, so kita nak kerja tu, tak dapat kerja tu, jawatan tu penuh dan sebagainya, gaji pula menepati apa yang kita inginkan. Yang ini saya banyak dengar lah. Okay. Dan satu lagi, company nak ambil orang yang kerja ni pun bukan semua company, setengah company ada yang nak ambil pun ragu-ragu juga sebab yelah dia baru lepas graduate. Company sebenarnya menilaikan lebih kepada pengalaman daripada graduate. Maafkan saya tapi saya rasa ini realiti, tapi tak semua company.
Alright, diorang lebih tengok pada pengalaman. Sebelum ni ada apa-apa job pernah, kalau degree ke PhD ke, diorang nak bagi gaji pun agak risau lah sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, peningkatan gaji tidak seperti yang diharapkan. Kita mengharap kalau boleh gaji tu naik setiap bulan kan. Tapi tak akan jadi macam itulah. Biasanya dia akan naik setahun sekali. Kalau pengalaman saya di kerja tempat dulu, alhamdulillah saya naik setahun sekali, ada yang setahun 2 kali. Tapi ada rakan-rakan kerja kita yang 3 tahun dah kerja tapi tak pernah naik. Ada tak pernah naik langsung. Naik pun ada, kalau naik pun kita sedih lah dengar. Ada yang naik RM20, ada naik RM50 macam tu. So sebenarnya nilai kerja kita, nilai harga diri kita senang je. Berapa gaji kita sebulan, bagi dengan 28 hari, berapa kita hari kerja, bagi dengan jam kita kerja, kan, bagi dengan minit. Maksudnya jawapan adalah nilai diri kita. Nilai diri kita, nilai pelajaran kita yang telah belajar lama-lama tu semua, itulah nilainya. So kalau kita calculate tinggal sen-sen je. Macam seriously saya punya diri harganya macam ni. So banyak orang yang tak perasan dan kita mengharapkan gaji akan naik setiap bulan, tapi tidaklah. Okey. Ini belum cerita pasal bonus. Bonus ada yang company setahun sekali, alhamdulillah. Ada yang tiada bonus, ada yang setahun 2 kali, bergantung kepada company masing-masing. Dan bonus tu pun tengok juga company, ada yang sebulan, ada yang setengah bulan, ada yang RM50 pun saya pernah dengar. So itulah realiti dia. Okey, seterusnya potong gaji ataupun dibuang kerja. Potong gaji ni kebanyakan yang berlaku adalah pada zaman PKP. Potong gaji dia ataupun dibuang kerja. Ada setengah company masa PKP dia down. Ada setengah company masa PKP dia naik. Sama juga PKP ada down ada naik. So separuh company ni ada yang bankrupt dan sebagainya, terpaksalah membuang pekerja. Walaupun awak dah kerja lama kat sana, terpaksa dibuang atau potongan gaji lah. Saya pun pernah mengalami situasi ni, iaitu sepatutnya satu hari kita minimum kerja adalah 8 jam tapi dipotong 6 jam, dipotong sampai 4 jam. Kerana apa? Kerana company tak mampu nak bayar gaji kita. Dia minta kita gaji, minta kerja cari kerja part time lah, dan lama-lama kita akan surrender lah. Okay. Seterusnya yang keempat, yang keempat, terlalu sibuk dengan kerja, kurang masa untuk family. Yang ini pun saya ingin berbagi juga. Saya kerja company lama, di saya tu senang cerita, kita cuti hari Ahad sahaja, dan hari Ahad tu pun saya kena apply untuk cuti. Kita sebagai HOD, head of department, kita kena settlekan semua barang ataupun semua part baru kita boleh balik. So hari Ahad saya nak cuti tu, sepatutnya saya cuti kan, cuti tu pun kena apply. Kadang-kadang Ahad tu pun kena ambil MC lah, sebab tak ada replace untuk barang tu. Alright. Seterusnya adalah tiada peluang peningkatan jawatan ataupun tak dihargai. Mungkin ini pun tergolong daripada golongan kita. Mungkin kita dah ada beri the best kepada company, tapi company tak pernah hargai ataupun company tak nampak. Tak ada peluang peningkatan jawatan. Macam saya dulu, saya kongsi sedikit. Saya kerja di satu kilang agak besar. Dia bukan satu kilang, dia banyak kilang. Tapi company saya tu dia banyakkan family. Contoh, bos paling besar adalah ayah dia lah. Yang kedua adalah anak dia. Anak pertama, dia ada 4 orang anak. So 4 ni adalah manager pada setiap company. Lepas tu dah anak, menantu pula. So saya paling tinggi pun saya boleh pergi max adalah HOD saja. Saya tak boleh pergi max sebab apa? Atas saya tu adalah manager. Manager tu adalah anak bos. Tak mungkinlah anak bos turun saya naik. Dari satu kita pun tak sama kulit. Dia Chinese saya, kita Malay. So tak mungkin. Dan maksimum saya rasa gaji dia pun around 6,000, 7,000 maksimum saya rasa lah. Alright. So kita nak capai ke tempat tu susah kan. Kalau dia kosong jawatan tu ataupun dia tak panjang umur pun, ramai orang nak berebut ke tempat dia, dan naik pun tak begitu yang kita mengharapkan. Alright. Okay. Seterusnya, telah capai gaji maksimum dalam kerjaya. Yang ni saya cakap tadi tu. Dah capai maksimum dah. Contoh HOD, sebagai HOD 3,500 dah max dah. Boleh pergi lagi dah. Sebab orang ni ada 4 orang. So 4 orang tu pun kategori kita je. Tak boleh pergi lagi dah. Kalau pergi lagi, kita kena jadi manager. Manager pula anak bos. So kita stuck atau kita block kita punya, kita boleh pergi lagi, tapi dia block oleh company. Alright. Seterusnya adalah bosan dengan rutin kerja, iaitu hari-hari yang sama. Macam rutin saya kerja masuk 8.30 ataupun pukul 7 pagi, tapi before setengah jam awal saya kena datang dulu awal sebab saya kena attend meeting. Meeting tu tak ada benda lain, barang urgent dan selalu kita akan fight dalam tu lah. So senang cerita, pagi-pagi kita dah bergaduh. Lebih kurang macam itulah. Gaduh bukan gaduh bertumbuk ke apa, bukan.
So gaduh nak siapkan mana barang dulu. So mungkin dalam masa yang sama kita ada 5 projek. So 5 projek ni urgent. So mana satu yang nak settlekan dulu. Itu kita kena take over. That's why cakap hari Ahad tu pun kita kena kerja ataupun hari biasa tu wajib OT lah senang cakap. Okay. Lepas tu rutin harian dia macam tu, berbeza sikit. Saya kongsi sikit berbeza sikit di Prudential. Kita bagi-bagi meeting sebelum ni, kita tak ada meeting yang bergaduh-gaduh, tak ada so kita start dengan surah Al-Waqiah. So beza surah Al-Waqiah dengan bergaduh tadi beza. So itulah yang kita impikan sebenarnya, sebab bagi saya dalam Prudential ni ada dua lah, satu di dunia dengan di akhirat. So kita dalam masa sama kita create income yang maksimum di dunia, dalam masa sama kita tolong orang untuk menguruskan urusan hospital, untuk hibah dan sebagainya. Nanti saya cerita lebih lanjut. So kita dapat faham macam itu. Alright. So next. Okay, kenapa berniaga? Kita nak cari kerja tak ada masalah, kita nak cari income tak ada masalah, tapi kenapa berniaga? Okay. Sabda Nabi pun ada bagi tahu 90% rezeki daripada perniagaan, hanyalah 10% rezeki daripada yang lain-lain. Maksudnya apa? Berniaga memang sangat best. Memang sangat wow, sebab apa? 90 rezeki telah dikatakan oleh sabda Nabi adalah daripada perniagaan. Bukan sebab takdir atau rezeki, tapi ia adalah sebab pilihan. So maksudnya kita boleh pilih. Kita nak berniaga ke, kita nak kerja ke, nak makan gaji ke atau sebagainya. Kita boleh pilih sekarang sebenarnya. So kita diberi pilihan lah. Dan sebenarnya anda berbangga dengan diri anda sendiri sebab anda terpilih masuk dalam kita punya event malam ni. Tak semua orang berjaya masuk ataupun tidak mengizinkan masuk kerja dan sebagainya. Tak ada masalah. So anda sebenarnya kena bersyukur. Okay. Tapi sebelum kita berniaga, mestilah kita nak tahu dulu company mana yang the best kan. Saya nak berniaga tapi macam mana? Modal berapa? Company mana yang best? Saya nak berniaga barang apa kan? Semua nak tahu kan? So kita akan bagi contoh company terbaik di Malaysia pada tahun 2021. Alhamdulillah 15 company terbaik, Prudential adalah salah satunya. Perasan tak? Kita bersama level dengan Petronas, Maybank, Tenaga Nasional, TM dan sebagainya. Ini 2021. 2022 pun kita mengekalkan tempat yang sama, iaitu 15 company terbaik di Prudential, iaitu 2022. Saya tak adalah nak buka 2019 semua, saya tak buka sebab 2 tahun ni saya rasa dah membukti dah Prudential ni sangat terbaik. Dan Prudential dekat Malaysia pun, kalau perasan Azman cakap tadi, tahun depan dah cecah 100 tahun. So senang cakap tak payah risau sebab Prudential dah lama dah. Dekat dalam dunia pun dah 175 tahun. So sangat-sangat lama, sangat-sangat kukuh, alhamdulillah. So kita kena bersyukur sebab kita berada di sini hari ini. So next. Okey, tahu alhamdulillah Prudential sekarang adalah 15 company terbaik 2021 dan 2022. Tapi macam mana? Macam mana komisen yang telah didapat oleh ejen ni kan? Sebenarnya satu komisen ataupun satu polisi yang kita tolong orang apply, kita akan dapat komisen selama 6 tahun. Surprisingly selama 6 tahun. Sebagai contoh, ni bukan saya nak mengata ataupun tidak ada apa-apa. Cuma contoh, kita jual satu barang. Contohlah kita jual kita jual satu kasut lah. Kasut. Jual kasut tu kita dapat keuntungan RM20 contoh. Satu kasut kita dapat keuntungan RM20. Best tak kalau satu kasut yang kita jual tu, keuntungan tu dapat selama 6 tahun setiap bulan. Kasut yang sama. Best tak? Best kan? Cuba ada respon sikit dekat chat coba. Alright. So best lah. Maksudnya kita jual satu biji kasut kan? Kita dapat komisen selama 6 tahun setiap bulan. So macam mana? Okay. Kita tengok contoh di Kapoda. Selama 6 tahunan kita dapat komisen. Tahun pertama, petang balik. Okay, tahun pertama kita dapat 30%. Tahun kedua kita dapat 25% dan tahun ke-6 still kita dapat lagi 15%. So don't worry, income akan lebih menambah sebab apa? Okay, seterusnya. Sebagai contoh, sebab kita ni dia ambil satu polisi RM200 sebulan. Sebagai contoh Okay, next. Okay, pada tahun pertama, tadi saya cakap kita dapat 30%, iaitu daripada sahabat kita seorang ni kita dapat RM60 daripada dia seorang sahaja. Okay, itu seorang. Okay, satu hari ada 3 hari. Contoh, kalau sebulan tu kita dapat tolong orang applykan polisi, tak kisahlah medical ke hibah apa-apa plan pun tak kisah. Contohlah kalau kita dapat 10 orang sahaja. Okay, means income kita pada bulan tu adalah RM600.
Okay. So yang mana yang niat nak buat part time ke nak buat full time tak kisahlah. So saya bermula sebenarnya pun niat dia nak buat part time. Tujuannya nak bayar monthly kereta. Macam ni dah boleh lah bayar monthly kereta kan. Tapi full time. Sebab apa? Nanti saya share kenapa. Okay, seterusnya. Okay, contoh tadi kan RM600 sebulan, 10 kes, 10 kes Januari 2023 dapat RM600 commission, betul. Pada Februari pun kita dapat RM600 dan jangan lupa RM600 yang Januari kita dapat tak? Dapatlah. Dia 6 tahun berturut-turut. Alright. So dapat total dah RM1,200. Pada bulan ketiga, kita buat samalah 10 kes, dapat RM600 tambah dengan RM1,200 dah jadi apa? Jadi RM1,800 untuk 3 bulan sahaja. Untuk contoh daripada Januari hingga bulan 10 kan, daripada Oktober 100 kali lah total. Seumpama kita buat satu bulan tu 10 10 10 10 dan sebanyak total income kita adalah cecah RM6,000 untuk tahun tu sahaja. Tak termasuk bulan 11 dengan bulan 12. Okey, simple saya nak tanya. Pada 2024 yang RM6,000 ni kita bawa ke ataupun ditinggalkan? Boleh tak buka sound, boleh cakap feedback kat saya sound pula, boleh ke? Bawa. Yes. Bawa jawapannya bawa kot. Bawa kan? Bawa sebab Okay, tadi saya kita cakap dia 6 tahun. So pada Januari 2020 RM6,000 tambahlah lagi. So kalau tengok ejen-ejen di Prudential banyak yang dah berjaya. Macam ni orang create income sebenarnya. Dalam masa yang sama kita tak tahu kan, tapi macam jalan income dia. Okey, seterusnya. Okey, yang ini macam saya cakap tadi, disclaimer saya bukan nak menunjuk-nunjuk ataupun apa. Yang ini sebagai contoh 2021 saya punya income iaitu baru saya join lebih kurang saya join pada bulan 2 2020, yang ni 21, kira dalam setahun lebih sikit lah. Setahun lebih sikit. Kalau tengok kat situ Disember 2021 tengok Januari income saya sebenarnya baru 900. Perasan tak? Atas sekali tu belah kiri. Atas sekali. RM992.51. Perasan tak? Dan korang tengok bawah sekali Disember adalah 5.061. Maksudnya kat situ apa yang saya cakap tadi saya tak tipu lah. Ini lah realitinya. Dia akan create tambah. Plus minus tu lebih kurang lah. Mungkin 10, mungkin 12, mungkin 8 betul lah. Tapi apa yang saya cerita tadi betul, benda tu real. Okay. Ini baru tahun ke-2. Sekarang saya dah tahun ke-4, lebih kurang 3 lebih lah something. So korang boleh create sendiri lah berapa income sebenarnya. Okay. Slide seterusnya. Okay. Tadi saya dah cerita pasal income, commission. Itu baru satu. Kita berbalik topik yang kedua, iaitu reward. Prudential ada juga bagi reward kan. Contoh. Okay, yang pertama saya akan ungkap satu-satu. Yang pertama kita ada RM reward. Contoh, bulan 10 dengan 11 you buat something sales yang you achieve, you dapat lagi RM 1,500. 1,000. Commission is commission tadi, tak kacau. Bonus is bonus. Yang ini orang cakap tu hadiah kecil. Jajan. So contohlah macam sepatutnya income you bulan ni 1,000 tapi jadi 1,500. Mungkin 500 ni adalah pada reward ni RM lah. RM ni boleh saya cakapkan every month ada lah saya rasa. Memang selalu ada reward RM ni. Don't worry. Ada je untuk create income. Lagi-lagi untuk new gen memang sangat-sangat suka dan sangat-sangat senang. Sebab requirement dia mudah je. Okay. Yang kedua, gold coin. Ini company nak bagi gold Tak pernah-pernah company bagi gold. Dia boleh bagi gold macam tu je. So go-kart. Go-kart ni actually saya memang tak pernah main. So umur hidup saya memang tak pernah main. Di Prudential saya berasa main go-kart. Lepas tu kita ada ATV. Sebelum saya cerita lebih lanjut, tak tahulah, ini tempat kerja saya lah. Satu pun tak ada dalam senarai ni yang ada di company lama. That's why saya masuk Prudential, saya cakap tadi, Prudential change my life. Nanti saya bagi tahu apa benda yang change. Tapi banyak benda yang saya first time. Seriously, banyak benda yang saya first time. Ini sebagai contoh lah. Ini kalau perasan reward 2023 saja tau. Saya tak buka 2022, 21, 20 saya tak buka. Sebab apa? Banyak. Ini sebagai contoh. Go-kart, ATV kita baru bagi tahun ni, pada tengah tahun tak salah saya. Bawa ATV selama 2 jam. Lepas bawa ATV tu pergi mandi air terjun. Sebelum ni pernah nampak orang buat di TikTok dan sebagainya, kat Facebook, Instagram. Tapi kita tak pernah cuba. Rupanya di Prudential cuba je. Benda tu adalah free. Free je. Okay. Lepas tu dia ketawa. Ini kalau nak pakai duit sendiri, macam orang cakap tu tidak lah. Kan? Macam Bazir dah jauh-jauh. Dinner dekat KL ni bukan murah. Dia tahu bukan murah. Lepas tu balik. Tapi Prudential dia boleh buat.
Okay, pada 21 hari bulan 11 ni kita pergi. Dinner di KL Tower. Ni pun percuma je. Kita buat baju, dress up sikit, dah settle. Okay, Apple voucher jangan cerita. Saya dah dapat 3 kali. Sampai dapat Apple voucher tu pergi Apple nak claim lah kan. Nak beli apa lagi. Asal macam tu kan. Aku dah ada ni, dah ada tu, nak beli apa lagi. Macam tu lah. Lepas tu iPad pun dah on the way. Saya dapat iPad 9 betul lah, tak salah saya lupa lah. 9 generation, sorry. 9 generation. Sekarang ni saya pakai 6 generation. Prudential nak bagi 9 generation. So mana dah dapat benda macam semua. Macam itulah, saya lebih kurang macam tu lah. Lepas tu pergi ke Singapura USS. Yang ni pun saya banyak kali juga tengok orang. Saya duduk di Johor, duduk kat Skudai. Tapi Singapura saya tak pernah jejak. USS apa lagi. Tiket sekarang saya tengok $83, iaitu bersama dengan 200 dekat 300 macam tu lah, sebab 83. Lebih kurang dekat 300 lah, lebih kurang 200 lebih hingga 300 macam tu. So dia bagi free je. Kalau tak ada pasport, buat pasport. Kalau ada pasport, bagi free je, macam tu je. Transport akan disediakan, makanan akan disediakan, pergi sana je. Okay. Lepas tu kita pun baru balik pada Ho Chi Minh pada bulan 8, tak silap saya, pada itu hari kita baru balik Vietnam. Pun jalan-jalan ni just bawa baju je lah, bawa luggage je lah. Chiang Mai ni kontes sedang dijalankan, akan dipergi pada tahun depan, awal tahun depan. Chiang Mai, Thailand. Kita juga ada kontes umrah pada awal tahun. Umrah. Ni pun umrah kita tahu sekarang tiket bukan murah-murah tapi Prudential boleh offer untuk ke umrah. Okay. Lepas tu Star Club. Yang ini kita punya reward yang paling tinggi daripada 2023, iaitu Star Club dan Star Club Summit ke Paris dan Barcelona. Ni antara dia yang saya ingat. Tapi actually ada banyak lagi sebelum-sebelum tu yang saya tak berapa nak ingat. Ni dan saya highlight lagi sekali, yang ini 2023 saja, tak termasuk sebelum-sebelum ni punya lah. Okay, seterusnya. Okay, tadi saya cerita pasal income, commission, saya dah cerita pasal reward. Okay, yang ada bonus seterusnya. Retirement seterusnya. Business legacy. Okay, baik. Bonus ni saya nak cerita setahun boleh dapat 2 kali. Okay. Ada yang dapat 4 figures. Ada yang dapat 5 figures. Ada juga yang dapat 6 figures. Maksudnya 6 angka. Imagine kita dapat 2 kali income, 2 kali bonus setahun 2 kali, sebulan 1 dengan bulan 7, tapi saya dapat tu sampai 5 digit sampai 6 digit. So dia bukan pakai sebulan gaji ke, bukan, tidak. Dia punya bonus lain macam sikit. That's why kalau tengok ejen Prudential ni, kalau boleh dia dah macam orang raya, orang gila. Sebab dapat tu macam wow, serius ke macam ni? Itulah bulan 7, bulan 1 dengan bulan 7. So nak hampir bulan 1 ni kan. So kita tengah kelang kabut lah ni, nak dapat ni, nak beli apa lah ni kan. Lepas tu kita juga ada retirement. Contoh macam government kita ada KWSP, betul. So kita juga ada retirement kita. Ada banyak company dekat luar sana yang swasta, rasa saya tak ada pension kan. Ada kot tapi segelintir lah. Tapi don't worry, kita ada retirement kita. Masa PKP tu hari ada yang dah boleh keluar retirement, ada yang keluar 100,000, ada yang keluar 2,000. Retirement ni banyak, dia punya digit dia punya jumlah dia banyak. Lepas tu business legacy. Contoh kita dah dalam industri dah berpuluh tahun, dah belas tahun. Lepas tu anak kita nak sambung. Boleh tahu bisnes kita ni boleh berbeza sikit dengan bisnes-bisnes yang lain. So menarik kan bagi saya cerita pasal bonus, cerita pasal retirement, cerita pasal business legacy. Kalau saya nak cerita, dia akan trade lagi setengah jam ke maybe macam tu lah. So hari ni kita nak short je, kita nak simple je. Tapi kalau korang nak tahu macam mana kiraan bonus dia, macam mana retirement tu, macam mana kiraan dia, macam mana boleh banyak kan. Business legacy pula macam mana. So nanti last kali dia akan ada bagi tahu untuk kita join training. Nanti dia akan explain lah. Training tu free je untuk kita ambil knowledge, belajar. Alright. So seterusnya. Okay. Sekejap izin saya minum air sekejap. Okay. Baik, seterusnya sebenarnya saya di Prudential ni hashtag banyak yang first time di Prudential. Alright. So saya nak cerita sedikit pengalaman saya pergi ke Batam, Indonesia pada tahun 2000, lebih kurang bulan 11 tak salah saya tahun lepas. Okay. Kita tengok gambar by gambar lah. Kita tengok gambar by gambar. Gambar yang pertama tu nampak saya, kawan saya tu, itulah adalah gambar first time saya register pasport pada berusia 27 tahun. Tak pernah buat pasport, tak pernah keluar dari Malaysia. Prudential ajar saya keluar dari Malaysia. Okay.
So gambar tu buat pasport. Tak pernah buat pasport. Kawan teman lah, sebab kawan tu dah banyak kali travel. Kita ni baru. So dia ajar macam mana. So jangan takut kita dalam industri ni banyak kita yang tak tahu. Kawan-kawan kita ramai yang banyak bantu. Alright. Seterusnya gambar sebelah dia pula, kalau saya perasan ada 3 lelaki seorang perempuan saya kat tengah-tengah tu kan. Itu juga first time saya naik ferry. Tahu naik ferry, pernah dengar tapi tak pernah naik. Oh macam ni ferry punya. Pun Prudential lah ajar saya juga naik ferry tu macam mana. Saya first time. Nampak macam budak jakun tapi sebenarnya betul. Saya tak pernah. Okey. Seterusnya sebelah tu sampai je Indonesia, dijemput oleh sebuah bas yang sikit ada gambar dekat bawah tu, ada gambar bawah tu. Lepas tu dia terus bawa kita ke satu hotel. Hotel ni sangat-sangat terkenal di Indonesia. Saya lupa nama hotel ni apa. Tapi dia punya presentation apa, very cakap saya tak pernah lah dapat hidangan yang macam tu. Kalau tengok gambar tu awak boleh imagine macam mana keadaan tempat dia. Tempat makan hotel tapi dia punya tu memang best lah. Okey, sebelah tu pula saya dengan sahabat saya, manager kita iaitu UM Zaid. Sebenarnya ke Zoom baju kita orang tu kotor. Sebab apa? Masa tu hujan renyai. Lepas tu kita redah untuk main go-kart. First time saya main go-kart di Indonesia lah. So kalau Zoom kita punya badan baju tu kotor. Tapi enjoy lah. Dan jangan risau walaupun manager dia memang manager kita memang masuk kepala tau. Dia tak ada macam saya manager, awak ni awak kena respect. Tidak. Kita memang kawan-kawan kita memang happy kan. Tak ada apa-apa rintangan insya-Allah. Okay. Lepas tu gambar bawah tu pula dalam satu bas. Yang ni first time kita naik bas untuk dijemput daripada naik ferry tadi. Dijemput naik bas ni lah. So bas ni sebenarnya besar dan banyak je space. Maksudnya selesa lah. Nanti kalau nanti explain apa banyak barang yang kita beli tu kan. Seterusnya sebelah tu gambar kita ramai-ramai di salah satu masjid di Indonesia. Sebab kita Malaysia ni, saya jujur je sebelum saya masuk Prudential, dekat Malaysia yang saya pernah paling jauh adalah Cameron Highland. Paling jauh. Tapi dekat Prudential dia macam-macam lah mengajar. So kita tahulah culture orang kat sana macam mana. Oh masjid dia macam ni. Okay. Yang sebelah tu pula gambar kita bertiga sebab semua baju sama. Merah hitam kan. So kita ambil gambar dekat Welcome to Batam. Ni tu bawah tu pula gambar kita dekat jabatan pun grup kita. Semua grup kita ni tak ada gambar orang lain tau. Ni grup kita. Jabatan ni actually ada sejarah tapi saya lupa sejarah apa. So kita tahulah sejarah negeri orang, belajar sedikit lah. Okey, gambar sebelahnya tu pula kalau perasan luggage tu dah tak seorang satu. Masa pergi luggage seorang satu, balik dah tak seorang satu, seorang tiga, seorang dua. So masing-masing banyak shopping. Happy lah. Dengan dah lah free kan. Tinggal buat baju je, duit tu memang untuk shopping je. Yang bawa kita duit bawa tu untuk shopping. So dekat Batam pun banyak benda yang tak ada kat Malaysia kita boleh belilah. Kita experience lah. Okay. So boleh juga beli barang-barang yang untuk family, merasa makanan orang ke apa-apa kan. Tu gambar tu juga makanan yang dihidang pada sesi last kali. Sebelum balik kita ada makan. Saya tak ingat apa nama dia, tapi dia macam ni tau. Dia macam lauk campur. Nasi padang nama dia, lupalah. Dia macam lauk campur, tapi kita dah punya lauk campur kan kita ambil nasi, kita pergi ambil kan. Tapi dekat diorang culture lain sikit. Lauk tu diorang masuk mangkuk, diorang hidang atas meja. So diorang plastik diorang nak wrap masing-masing. Siapa yang nak makan tu buka je wrap tu. Kalau tak nak makan just biar. Ada macam tu. Tapi makanan dia sedap. Semua sedap. Itu kita punya salah satu kita punya group lah. Alright. So next saya nak kongsi ke mana pula? Okey, ke Sapporo Jepun. Ya Allah, yang ini tak terfikir di akal saya boleh main salji. Okey, jom. Yang pertama sekali gambar pertama ni next by satu-satu boleh. So yang pertama sekali gambar di mana? Di apa nama? Ni dekat Singapura. Changi airport tu? Changi Airport. Changi, yes. Dekat Changi. So saya memang tak pernah pergi Changi Airport ni sebab tak pernah pergi Singapura. Pernah tengok je lah orang punya status media sosial. Sebenarnya Changi Airport ni lawa betul-betul lawa. Dia punya lampu tu dia boleh tukar-tukar color tau. Lepas tu air dia yang turun tu ikut irama muzik telah di-play. Contoh ada irama muzik, lagu tu air tu keluar ikut irama muzik tu. Dan lampu tu akan bertukar-tukar. Cantik. Dan tu adalah saya punya introducer. Dia lah yang punca saya ada kat dalam bidang ni. Iaitu saya punya introducer Fakruddin. Saya rasa ada yang kenal. Dia kawan dengan dia sejak tadika lagi. So kita orang memang kenal daripada kecil lah.
So saya baru ikut dia. Dia dah dalam industri dalam 8-9 tahun macam tu. Saya baru 3 tahun 4 lebih lah. Okey, gambar seterusnya. Okey, ini adalah sebelum kita flight. Kita flight pergi Jepun tu naik daripada Singapore. So from Skodai ke Singapore ke Sapporo, Japan. Cantik SSS. So gambar ni adalah sebelum kita flight. Cakap pasal flight, saya first time naik flight. Okay. Dan saya sangat-sangat takut naik flight sebab apa saya pun tak tahu. Tapi nervous lah, kita first time kan. So ada telinga berdesing lah, hidung rasa tersumbat lah, apa-apalah kan. So orang akan ajar macam mana cari hilang-hilangan tu. Macam pening kepala sikit lah. Kita first time jakul sikit kan. Macam tu lah. Tapi best lah pengalaman tu. Okay. So next. Okay, yang ini tiba sahaja di Japan, kita dihujani oleh salji. Masa ni salji tengah lebat. Tak boleh zoom kalau awak zoom pun boleh, tak ada masalah lah. Ni salji tengah lebat, iaitu kita pernah achieve paling tinggi ialah, kalau ekor kan 18 kan? Kat sana saya pernah achieve paling tinggi adalah -14. Bayangkan sejuk macam mana. Saya bagi baju tu 4 lapis, seluar 2 lapis, glove 2 lapis, sarung kepala pun selapis. Tapi still rasa sejuk lagi. Tapi memang sejuk. Tapi experience dia saya tak tahu macam nak cakap. Sangat best kan. Kalau awak bagi saya tanya saya nak pergi lagi tak, saya kata saya nak pergi. Sangat-sangat best dia punya tempat, dia punya culture dia. Culture jangan cakap lah. Dia orang punya 5S, sampah memang tak pernah jumpa. Dia punya attitude dia punya disiplin dia. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti masuk training saya akan cerita semua. Okay, nak cerita malam saya takut pukul 12 baru habis. Alright. Saya kongsi lagi satu benda. Saat paling seksa ataupun paling sakit apa tahu? Kan kita kan kat sana of course lah kita nak banyak ambil gambar, betul ambil gambar dia kena buka glove. Sebab pakai glove handphone dia tak boleh touch. Bila buka glove, dia punya sejuk tu, ya Allah, nak ambilkan gambar orang pun bergigil. Bukan tak nak ambil gambar, cuma dia punya gigi, dia punya sejuk tu. Awak bayangkan. Dan kita kalau keluar, kita tak sabar-sabar untuk masuk dalam kereta ataupun tak sabar-sabar masuk dalam rumah. Sebab apa, dalam kereta orang, dalam rumah orang ada heater pemanas. Macam rumah kita dalam aircon, luar panas. Dan kita terbalik. Kita kat luar tu, ya Allah, bila nak masuk rumah ni, nak heater, panas. Nak panas, sejuk sangat. Okay, gambar seterusnya. Alright, yang ini pula first time saya main apa nama dia ni, saya lupa lah. Dia kayu lah, itulah. Lupa nama dia apa, sikit salah ke betul? Saya tak sure nama dia apa. Tapi lebih kurang macam tu lah. Yang ini dia nampak macam simple, nampak macam senang. Cuba try. Dia payah agak. Kita beberapa orang try, tapi yang berjaya turun beberapa kali 3 orang je. Saya, manager kita Zaid tadi dengan Daus. 3 orang je yang 4 orang dengan Kak Ana. Kita boleh berjaya terus ke bawah. Sebab benda ni nampak je senang. Tapi nak sampai bawah tu susah. Dia boleh melencong ke kanan, dia boleh melencong ke kiri, dia boleh jatuh. Tapi jangan risau, jatuh tak sakit. Jatuh dia sebab dia sejuk, happy. Dan kita orang terpaksa pakai apa nama dia, Google. Sebab salji terlalu lebat. So tak nampak jalan. Kita orang turun lah, laju. Ni sebenarnya kat atas ni, kat bawah laju. Okay? Sebenarnya ada video, cuma video saya tak boleh letak dalam ni lah. Kalau nak bagi tahu nanti kita akan bagi. Okay, seterusnya. Sorry, saya tekan skrin lah. Okay, ini adalah ni outdoor Outdoor boleh cakapkan gua outdoor. Yang ni dia menggunakan ais. Dia kat luar je, tapi tak cair pun. Sebab sana sejuk kan. So tak cair, benda macam tu je lah. Diorang nanti akan create lagi satu gua lah. So next. Okay, ni pula gambar kita pada waktu malam. Salah satu tempat di waktu malam di Jepun. Dia punya suasana the best sejuk, cantik. Nanti saya cerita lagi seterusnya. Ini di zoo. Zoo Malaysia dan Zoo Singapore memang berbeza. Tiada bau-bau yang tidak mengizinkan. Lepas tu binatang-binatang orang pun berbeza. First time juga saya tengok penguin depan mata. Macam tu lah kan. So binatang-binatang orang pun jarang kita nampak lah. Nampak biasa dekat Google, dekat YouTube lah kan. Yang ni nampak depan mata, beruang dan sebagainya lah. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah gambar depan kita punya hotel. Hotel kita depannya macam ni, cantik sangat-sangat. Depan pun banyak salji dah. Tak payah pergi jauh-jauh, depan mata je. Depan bilik dah ada salji dah. Okay, seterusnya.
Okay, yang ini saya cakap tadi tu achieve negatif 14, iaitu di jambatan ni saya rasa yang paling sejuk saya tengok handphone adalah negatif 14 dia punya suhu. So sangat-sangat sejuk itu konon-konon kebal je tu masing-masing padahal dah gigil tu. Okay, seterusnya. Okay, ni saya share juga pengalaman saya di Krabi, Thailand. Alright. So gambar pertama tu adalah gambar kita sebelum flight ke Thailand. Ramai yang nak achieve Krabi, Thailand. Seterusnya. Okay, ini gambar kita dinner pada malam pertama di Thailand. Ni pun kita boleh tahu ke culture Thailand macam mana. Sebab sebelum ni tak pernah pergi, kan? So ni saya just share je pengalaman saya di travel di Prudential yang secara free. Seterusnya. Okay, ini kita baru balik daripada snorkeling. Snorkeling pun sebenarnya saya first time jugalah snorkeling. Saya teringin daripada kecil, saya suka. Cuma tak izinkan, tak diizinkan. Ni first time juga saya snorkeling di di Thailand. Kat Malaysia saya tak pernah. Seterusnya. Ini adalah dinner. Ini pun best. Producer kata tema warna-warni lebih kurang macam tu. Nak mantul-mantul lah. So kita pakailah baju kuning, keluar kuning, baju pink. Lebih kurang macam tu lah. Kelakar kalau tengok. Tapi moment ni best. Moment ni best. So dinner memang special. Disediakan oleh Prudential. Just pakai baju garut-garut tu dan makan je. Okay, seterusnya. Yang ini di salah satu tempat Emerald, apa nama dia, lupa lagi ada tulis nama dia. So dia punya ni macam air terjun kecil lah Dia punya air jernih tau. Kalau nampak tu warna biru. Sangat-sangat cantik lah. So next Emerald Pool. Ini kita di salah satu tempat pulau. Kita pergi 4 pulau. Di salah satu tempat iaitu pulau Pulau Ayam nama tak silap. Saya lupa lah nama dia apa. Tapi ni kita baru lepas snorkeling lah. Okay, seterusnya. Ni tadi Emerald Pool. Tadi tu air terjun, yang ni bawah dia. Ini dekat dia punya tasik. Ini air terjun tu warna biru tau, sama bawah dia jadi hijau. Tapi kalau kita tengok landas bawah tu memang nampak pasir, nampak ikan, memang jernih. Dia macam buka air pipe itulah. Tapi seriously memang segar air dia. Sejuk. Ini kita datang pagi-pagi tau. Sebab apa? Datang lambat sikit memang ramai. Okay. Seterusnya. Yang ini kita sebelum kita pergi Emerald Pool ni kita kena jalan kaki sikit dan macam hiking sikit lah. Tapi hiking the best. So kita pengalaman kita nampak lah apa perangai sebenar masing-masing. Kelakar lah. Best macam ni. Terusnya. Okay, yang ini pula, yang ni last lah. Kita pergi ke Ho Chi Minh, Vietnam pada bulan berapa itu, bulan 8. Baru je kita balik ke Ho Chi Minh, Vietnam. Okay. Gambar seterusnya. Okay, ini adalah kita punya bas. Orangnya sikit tapi bas besar. Macam tu lah gayanya. Seorang 2 seat 1 bas. 2 seat seorang. Macam tu. Okay, seterusnya. Next. Ini kita pergi makan. Pergi makan ni naik boat naik boat. Sampai naik boat pergi makan. Lepas tu kita dapat juga rasa lebah original. Masa makan madu, makan madu original. Masa makan madu tu ada lebah yang ada dekat sekeliling kita. Tapi don't worry, dia tak gigit pun. Okay je. So next. Okay, ini gambar-gambar on sikit lah. Gambar-gambar borak kosong sikit. Okay, next. Okay, ini di salah satu tempat Vietnam ni dia terkenal dengan sejarah. Ni salah satu tempat dia. Bangunan dia cantik. Orang Vietnam ni berbangga dengan sejarah diorang sebenarnya. Okay, seterusnya. Sebab diorang menang dalam peperangan. Macam itulah. Ini first time juga kita nak main boat kecil-kecil yang menu kayu. Okay, next. Okay, ini saya nak kongsi sebenarnya gambar bangunan dia. Bangunan dia ni sebenarnya diorang tak lebar tau. Diorang kecil je. Tapi diorang tinggi dan panjang. Macam tu lah space diorang. Kalau kedai makan tau. Diorang akan masuk ke dalam dan beberapa tingkat. Tapi lawa dalam dia. Cantik. Makan jangan risau. Orang cakap selalu makan Vietnam tak boleh makan lah, susah kan? Tak, tipu. Banyak je makanan yang kita boleh makan dan halal. Sedap. Okay, next. Okay, ni kita lepak-lepak santai di kafe. Diorang Vietnam ni terkenal kopi. So kita memang layan kopi je lah. Tapi memang sedap. Lain sikit daripada yang lain. Okay, next. Itu malam pertama, yang ni malam kedua. Malam kedua kita dekat luar. Yang malam pertama ni kita kat dalam. Tapi kedai yang berlainan. Kopi yang berlainan. Okay. Kita boleh tengok culture diorang macam mana.
Ini sejarah orang adalah salah satu kereta kebal orang lah untuk masa perang dulu. Dalam kita punya travel ni yang itu hari, diorang kita ada belajar pasal sejarah, boleh tengok diorang punya peperangan macam mana, apa alat yang dipakai, semua itulah. Seterusnya. Ni kalau perasan, kalau zoom sikit, barang mula sampai dengan masa balik. Masa mula sampai, masa mula balik Yang masa pergi tu seorang satu je lagi, yang balik tu dah dari 2 dah 3 dah seorang. Macam itulah gayanya kalau pergi travel. Alright. So next. Itu kita kongsi sedikit lah pengalaman saya travel sepanjang 2022 dengan 2023. 2022 saya dapat pergi satu je sebab masa tu baru pulih daripada PKP dan sebagainya, ada benda yang tak boleh pergi. 2023 dah boleh pergi, so kita pergi travel lah. Dan alhamdulillah syukur pada bulan 6 tahun ni saya direzekikan membeli sebuah kereta idaman saya lah. Sebenarnya saya salah seorang, tapi sebenarnya ramai gila, Stroke JB pun ramai gila dan memiliki kereta idaman diorang masing-masing. So yang pertama sekali tu gambar saya dengan introducer saya, yang second gambar saya dengan family saya, family kecil, dan yang ketiga tu adalah gambar saya dengan family subgroup JB lah. Saya salah seorang je tapi sebenarnya ramai lagi. So dekat Indonesia ni macam-macam impian korang akan tercapai insya-Allah. Yang penting just do, buat je. Just do je. Alright. So next. Okay. Saya nak share sikit. Tadi saya share sikit pasal realiti kerja kita hari ni, dan saya share juga kenapa kita perlu bisnes, kenapa kena berniaga, dan saya share juga apa jenis income yang ada dekat Prudential, commissions, reward, bonus, retirement dan sebagainya. Nak tahu lebih lanjut kita boleh datang training. Ada juga saya share pasal saya punya pengalaman pergi trip, right? Dan saya share juga saya dapat memiliki satu jantera kereta idaman saya. Dan apa-apa pun, dream big, start small, but most of all start lah. Maksudnya kat sini kita boleh dream big, kita boleh impian sangat-sangat besar, tapi kita kena bermula sekarang lah maksudnya.